Okey. Okey, so hari ni kita sambung ini chapter terakhir chapter 4, okey. Laplace transform. Okey. Okey, so Laplace transform biasanya you all pakai dalam nak buat analisis circuit. Okey, so bila circuit maksudnya you kita buat apa tu? Continuous signal punya analysis. Okey. Kalau awak tengok kat sini kita ada FT. Okey, T tu time domain. Okey, so bila time maksudnya dia adalah continuous punya signal. Okey. Okey, so kalau Laplace transform, okey, kita transformkan daripada time domain kepada S domain. Okey, kita ada banyak transform. Kita ada Fourier transform, kita ada Laplace transform, kita ada Z transform. Okey, so kalau Fourier transform, okey, kita pakai untuk analog dengan digital punya signal Fourier. Okey, so nanti you masuk belajar signal and system semester depan, you akan guna Laplace transform untuk continuous signal. Lepas tu kalau you lepas signal, you akan belajar digital signal processing. So dalam digital signal processing, you akan belajar juga Fourier transform tapi untuk digital signal punya transform. Okey. So Laplace transform ni kita pakai untuk analog signal. Biasanya kita pakai untuk analyze circuit. Okey. You belajar kan EC1, EC2 kan? So dekat situ you boleh you dah dikenalkan dengan Laplace transform kan? Betul? Kalau tak salah saya lah. Kan? Betul kan? Okey. Okey, so Laplace transform secara definisinya you boleh dapat dengan menggunakan equation ni. Okay, so you ada signal dalam time domain Ft, you nak transformkan kepada Laplace transform which is Fs. So menggunakan dia punya definisinya adalah yang ini. You buat kamiran daripada kosong hingga infinity, eksponen minus St Ft dt. Okay, so you boleh dapat Laplace. Okay. Okay, so contohnya kan, kita nak dapatkan Laplace transform untuk 4 signal ni kan, dengan menggunakan definisi of Laplace transform. Okay, so kita ada Ft sama juga dengan A, Ft sama juga dengan T, Ft sama juga dengan eksponen At dan Ft sama juga dengan sin At. Okay, so ada yang nak masuk ke? Okay. Okay, so kita ada Ft sama juga dengan A. Okay. Okay, kalau kita gunakan dia kata, soalannya dia kata guna definisi of Laplace transform. Ada yang nak masuk ke? Macam bunyi. Okay. Okay, so Ft equals to A. Lepas tu kita gunakan definisi Laplace adalah, okay, so you ada Ft, you nak dapatkan Laplace untuk Ft is you buat kamiran kosong hingga infinity, eksponen negatif St darabkan dengan Ft dt. Okay. Okay, so kita buat yang ini, Ft kita adalah A, jadi you gantikan A masuk dekat sini. Okay, then Laplace untuk A, okay, sama juga dengan kamiran, okay, kamiran kosong, okay, you boleh letak infinity ataupun you boleh letak dia punya, you boleh letak T, okay, so T
Okay, and then eksponen negatif ST darabkan dengan A T. Okay. So A is constant, you keluarkan A pun boleh. So kosong T eksponen negatif S T T T. Okay, so you kamikan eksponen ST. Okay, A, you kamikan eksponen ST, so you dapat negatif 1 per S ter, kan? Okay, and then eksponen negatif ST T kosong. Okay, so ini sama juga negatif A per S eksponen, you gantikan T dengan T dan kosong. So eksponen negatif ST tolak eksponen kosong. Okay, so eksponen kosong adalah, what is eksponen kosong? Eksponen kosong, berapa nilai eksponen kosong? Kosong juga. 1. 1. Eksponen kosong 1. Okay. Okay, so kalau you tengok definisi awalnya adalah you kamikan daripada kosong hingga infinity kan. So now saya letak T. Okay, now kita letak gantikan balik T dengan infinity. So bila sini infinity, what happen to eksponen negatif infinity? You gantikan T dengan infinity. So what happen? Eksponen negatif infinity. Negatif 1. Eksponen negatif infinity. Kosong. Kosong. Okay. So now you ada negatif A per 2 darabkan dengan negatif 1. So goes to A per S. Okay. So Laplace transform untuk A adalah A per S. Ini secara definisi. Maksudnya you kira dia punya, you buat dia punya kamiran, then last kali you dapat dia punya jawapan. Okay. Okay, kita tengok yang kedua, Ft equals to T. Okay. Yang kedua, B. Okay. Ft equals to T. Sama juga cara dia. Okay. Buat. Okay. Buat. Buat apa? Kamiran kan? Kosong ke T. Okay. Eksponen negatif ST darabkan dengan T dt. Okay. So selesaikan kamiran ni. Macam mana you nak kamirkan T eksponen minus ST? Macam mana nak selesaikan? Awak pakai dah belajar kan dalam kalkulus? Belajar tak? Ada tak belajar? Pernah tapi dah. Nanti kena tengok balik Okay. So tabular integration. Okay. So tabular integration you ada T ke? You ada T and then you ada eksponen negatif ST. Okay. So you bezakan sebelah sini, you integrate sebelah sini. Okay. So you bezakan T, you dapat? Awak bezakan T, awak dapat? 1. Awak bezakan 1, awak dapat? 0. Okay. Awak integrate eksponen negatif ST, awak dapat? Eksponen negatif ST
per negatif S. Awak integrate eksponen negatif ST per negatif S, awak dapat eksponen negatif ST per S kuasa 2. Kan? Negatif dengan negatif dia jadi positif. Okay. Then ni darab ni. Okay. Ni darab ni. Okay. So T darab eksponen negatif ST per S. Okay. So ini dia akan jadi T darabkan dengan eksponen negatif ST per negatif S. Okay. Ni tolak. Betul lah. Tolak eksponen negatif ST per S kuasa 2. Okay. So kita susun bagi yang cantik. Jadi kita ada negatif T eksponen negatif ST per S tolak eksponen negatif ST per S kuasa 2. Ini T kosong. T kosong. Betul. Okay. So kita gantikan T dengan kosong kat dalam ni. Okay. So gantikan T dulu. So ia ada negatif T eksponen negatif ST per S tolak eksponen negatif ST per S kuasa 2. Okay. And then tolak. Gantikan T dengan kosong pula. So bila ganti T dengan kosong, sini kosong. Okay. Tolak jadi tambah eksponen negatif kosong per S kuasa 2. Yang ni saya tak letak sebab T darab kosong-kosong Okay. Okay, so ini satu. Okay, so kita tahu T kita sebenarnya, T kita infinity kan. So kita gantikan T dengan infinity dekat sini. Sini kita ada eksponen negatif infinity, eksponen negatif infinity. Apa nilai eksponen negatif infinity? Eksponen negatif infinity sama juga dengan kosong. So sini kosong, sini kosong. So kita ada 1 per S kuasa 2. Okay, ini dengan menggunakan definisi untuk dapatkan Laplace transform untuk T. Okay. Okay. Okay, faham Diam tu maksudnya saya kira faham Okay, so next. Okay, Ft equals to exponent At. Okay, so kita nak dapatkan Laplace untuk ni. Okay, so Laplace untuk eksponen At. Okay, sama juga dengan kamiran kosong ke T. Okay, eksponen negatif ST darabkan dengan eksponen AT dt. Okay, so kalau kita ada eksponen A, eksponen B, dia sama juga dengan eksponen A tambah B. Betul? Betul kan? Okay, so sama juga dengan kosong ke T eksponen negatif ST tambah AT dt. Okay, so sama juga dengan kosong ke T eksponen negatif S tolak A T. Okay, sampai sini ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada kita integrate eksponen ni. Okay. So kita akan dapat Tak ada doktor. 1 per S tolak A. Okay, eksponen negatif
S tolak A T T kosong. Okay, lepas tu kita gantikan T dengan T dan kosong ni. Okay, so kita tahu eksponen kosong adalah 1. Okay, dan T kita sebenarnya infinity. Jadi eksponen negatif infinity sama juga dengan kosong. Okay, sini kosong. Okay, so negatif 1 per S tolak A darabkan dengan negatif 1. Jadi sama juga dengan 1 per S tolak A. Okay, so Laplace untuk eksponen AT adalah 1 per S tolak A. Okay, ada soalan? Ada, tak ada? Tak ada. Okay, so kalau tak ada kita tengok yang keempat. Okay, FT sama juga dengan sin AT. Okay. Okay, so FT sama juga dengan sin AT. So Laplace untuk sin AT, okay, sama juga dengan buat kamiran kosong ke T. Sorry, T besar. Kosong ke T, eksponen negatif ST darabkan dengan FT kita adalah sin AT dt. Okay, so untuk case ni kita pakai kamiran by part. Okay, so by part maksudnya you pakai U sama juga dengan sin AT. Okay, so du over dt sama juga dengan A cos AT, betul? Kan? Lepas tu dv sama juga dengan eksponen negatif ST and V equals to awak kamilkan ni, awak dapat negatif eksponen negatif ST per S. Kan? So masukkan dekat sini. Okay, sama juga dengan kalau kamiran by part maksudnya UV tolak kamiran V du. Betul? So U awak sin darabkan dengan V yang ini. Okay, so U ada negatif eksponen negatif ST per S sin AT. Okay, tolak kamiran. Okay, V awak yang ini. Okay. Kan, V awak yang ini kan. So negatif eksponen negatif bawa keluar jadi tambah eksponen negatif ST per S. Okay, du adalah A cos ni. So A constant cos AT dt. Okay, so ini T dan kosong. Okay, so kita gantikan T kita dengan T dan kosong ni. Okay, sebenarnya T ni dia approach infinity sebenarnya infinity. Okay, so kita gantikan T dengan T besar dan kosong. Jadi kita akan dapat negatif eksponen negatif ST per S sin AT. Okay, and then tolak
tolak tambah eksponen kosong per S sin kosong tambah A per S. S ni kita keluarkan juga sebab dia constant. Kamiran kosong ke T. Okey, eksponen negatif ST cos AT dt. Okey. Okey, so sin kosong adalah kosong. Okey. And eksponen negatif infinity adalah kosong. Jadi, this whole part ni kosong. Jadi, you ada A per S kamiran kosong ke T eksponen negatif ST cos AT dt. Okay, you kena buat lagi sekali kamiran by part. Okay. Faham you kena buat lagi sekali kamiran by part. Okay. So, kamiran by part kali ni okay. U awak adalah cos AT, okay, dan du over dt adalah negatif A sin AT. Okay. And dv awak dengan v sama, masih sama. Yang ini. U saja yang lain. Okay. So, A sama juga dengan okay, A per S. A per S kat luar Okay, you ada UV, U adalah cos AT darabkan dengan negatif eksponen negatif ST. So, you ada negatif eksponen negatif ST per S. Okay, darabkan dengan cos AT. Okay, tolak kamiran. V awak adalah negatif yang ini So, tambah. Okay. E negatif ST per S darabkan dengan du awak adalah negatif A. Jadinya sini tolak jugalah Okay, S ni pun saya keluarkan sebab dia constant So, tolak. Okay, A per S eksponen negatif ST. Okay. Du awak adalah sin AT dt. Okay. Kosong. Sorry. T kosong. Okay, so gantikan T dengan T kecil ni dengan T besar dan kosong. Jadi awak akan dapat sama juga dengan A per S. Okay. Negatif eksponen ni, negatif eksponen negatif ST cos AT per S. Okay. Tolak eksponen negatif kosong cos kosong per S. Okay. Tolak tambah kan? Betul tak? Tambah kan? Tambah. Sorry. So, tolak tambah betul. Okay. Lepas tu tambah A per S kamiran kosong ke T sin AT dt. Okay. So, yang ini kosong. Okay. Yang ini cos kosong satu, ini satu. Okay. Okay, yang ini T sin ini sama dengan yang ini. Okay. Betul tak?
Kan? Okay, jadi awak susun balik, awak akan dapat A per S. Ini kan? Ini A per S, yang ini kosong. Tambah 1 per S. Okay, 1 per S tambah A per S. Kamiran kosong ke T eksponen negatif S T sin A T. Okay. Okay, so you darabkan AS ni masuk kat dalam ni dan you dapat A per Okay, kita stop kejap eh. Okay. So, kita dah dapat macam ni kan? Okay. So, A per S square plus A square per S kuasa 2 kamiran kosong per T eksponen negatif S T A T. Okay, sin A T. Okay. Okay, so bahagian sini. Okay, ini. Kalau you tengok dekat sini,
Okay, bahagian ni kan. Okay, dia adalah sama juga dengan yang ini, Laplace sin AT. So kita gantikan ni masuk dekat sini. Gantikan Laplace masuk dekat sini. So kita dapat A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2 Laplace sin AT. Faham tak yang ini? Faham tak? Faham Yang tu maksudnya faham lah kan? Lepas tu kita susun balik equation kita. Okay. So yang ini sebenarnya dia adalah daripada sini juga. Daripada sini. Daripada sini. Okay. Kejap, saya dapat positif. Positif ke negatif lah? Okay, sini negatif Ni negatif. So sini salah sini negatif. Sini, okay, ini negatif kan? So sini negatif. Okay. Sini pun negatif. Sini pun negatif Okay. Awak ambil daripada sini. Okay. Okay, so sini negatif. Okay. Sini pun negatif. Okay. Okay, so sini pun negatif Okay. Okay. Ini adalah sebenarnya awak start daripada sini kan? Awak start daripada sini kan? Ni sama juga dengan ni. Jadi, ini pun sama juga. Ini sebenarnya adalah okay. So, kita ada sin Laplace sin AT sama juga dengan A per S kuasa 2 tolak A kuasa 2 per S kuasa 2. Okay. So, kita susun balik equation ni. Okay. So, ini bawa ke sini. So, now you ada Laplace sin AT plus A kuasa 2 per S kuasa 2 Laplace sin AT sama juga dengan A per S kuasa 2. Okay. So, you faktorkan Laplace sin AT ni. Okay. Okay. Jadi, you ada 1 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2 sama juga dengan A per S kuasa 2. Okay. So, Laplace sin AT okay, sama juga dengan okay. Ini bawa ke sebelah sini tapi kita selesaikan dulu 1 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2 sama juga dengan S kuasa 2 tambah A kuasa 2 per S kuasa 2. Okay. So ni kita bawa ke sebelah sini dia akan jadi A per S kuasa 2 darab S kuasa 2 per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Ini cancel. So sama juga dengan A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay. Faham Okay, diam tu maksudnya saya ambil. Faham lah Okay. Okay, ini kita buat, kita dapatkan Laplace transform daripada definition. Okay, lagi satu. Okay, kita ada satu table Laplace transform. Kita panggil Laplace transform pair. Pair tu maksudnya you ada time domain, you ada S domain. Okay, so kalau you ada daripada T domain,
You refer dekat table ni, you boleh terus dapat S domain ataupun Laplace transform dia. Okay, ataupun you ada dalam S domain, you nak dapatkan T domain. Maksudnya you nak dapatkan dia punya inverse Laplace transform. Daripada S ke T is inverse, daripada T ke S adalah Laplace transform. Okay, so kalau you pakai ni, you tak payah pakai definition yang tadi, yang you kira, yang you buat kamiran apa semua tak perlu. You just refer pada table ni sahaja. You refer pada table ni terus dapat jawapan. Okay, unless soalan tu kata menggunakan definition, so you kena pakai definition. Otherwise, you boleh terus pakai table. Lagi mudah. Okay, so kita tengok dekat sini kan. Katalah you ada dalam T domain, you ada A. A tu adalah constant, tak kisahlah 10 ke, 100 ke, 1 ke, 2 ke. So kalau Laplace dia adalah A per S. Kalau dalam T domain is exponent AT, dalam S domain adalah 1 per S tolak A. Sama juga kalau dalam T domain is sin AT, dalam S domain dapat A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Dia sama je macam yang kita kira tadi. Sama. Okay? Sama. Betul? Sama kan? Okay? So table ni dia dah siap kira untuk awak. So just pakai saja. Okay? So kita tengok macam mana nak pakai table ni. Okay? So example 2, dia kata by referring to table of Laplace transform, so you have to evaluate these equations. All these equations dengan menggunakan table of Laplace transform sahaja. Okay? Okay, so let's say you nak dapatkan Laplace untuk T kuasa 2. T kuasa 2. Okay, ini maksudnya you punya FT adalah T kuasa 2. Okay, so bila FT awak T kuasa 2, you refer dekat table ni, T kuasa 2. Okay, T kuasa 2 kalau you tengok dekat sini, okay, ada T kuasa N. N start from 1 sampai infinity. Okay, so untuk case ni, T kuasa 2 jadi N awak sama juga dengan 2. Okay, so kalau N sama juga dengan 2, T kuasa 2, Laplace-nya adalah 2 faktorial bahagikan dengan S 2 tambah 1. Jadi sama juga dengan 2 per S kuasa 3. Okay, so kalau T awak adalah T kuasa 2, jadi Laplace-nya adalah 2 per S kuasa 3. Okay. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok 4T kuasa 10. Okay, so 4T kuasa 10. Tengok dekat table ni. T kuasa 10. Okay, so T kuasa 10 sama juga dengan 10 faktorial bahagikan dengan S kuasa 10 tambah 1. Jadi 10 faktorial bahagi dengan S kuasa 11. Okay, jadi jawapannya adalah, okay, Laplace untuk ini adalah 4 darabkan dengan 10 faktorial bahagikan dengan S kuasa 11. Okay, yang ketiga adalah Laplace untuk sin 2T. Okay, sin 2T, awak refer dekat table ni, awak ada sin AT. Maksudnya A kita kat sini sama juga dengan 2. Jadi Laplace kita akan dapat A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Gantikan A dengan 2. Jadi dia akan jadi 2 per S kuasa 2 tambah 4. Okay. Jadi ini dia akan jadi Laplace dia sama juga dengan 2 per S kuasa 2 tambah 4. Ataupun 2 per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay. Okay, yang keempat, cos setengah T. Okay, cos setengah T sama juga you tengok dekat sini cos AT. Okay, cos AT Laplace-nya adalah S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay, untuk case ni A kita adalah 1 per 2. Okay, so you gantikan A ni, mana A? Okay, A dengan
1/2. Jadi awak akan dapat S kuasa 2 tambah 1/2 kuasa 2 ataupun sama juga dengan S kuasa 2 tambah 1/4 ataupun you boleh pemudahkan lagi ni. Okey, you akan dapat 4S kuasa 2 tambah 1. Okey. So ini jawapan awak adalah 4S kuasa 2 tambah 1. Okey, yang ini sin 3T. Okey, yang ini sin 3T. Kalau saya laju cakap sin 3T, you refer dekat table juga. Okey, kita ada sin ni, AT. So kita gantikan A dengan 3. Jadi kita akan dapat 3/S kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, so ini sama juga dengan 3/S kuasa 2 tolak 9. Okey, yang ini kita ada cos 5T. Okey, cos 5T, you tengok dekat cos. Ini ni, sini. Okey, cos AT sama juga dengan S/S kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi, kita akan ada sama juga dengan S/S kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 ataupun S/S kuasa 2 tolak 25. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham Okey. Next is kita nak dapatkan Laplace untuk 7 eksponen 2T. Okey. So eksponen 2T, kalau awak tengok eksponen AT. Eksponen AT is 1/S tolak A. Okey. So untuk kes ni A kita adalah, ini saya belum. Okey, untuk ni A kita adalah 2. Okey, jadi 1/S tolak 2. Okey, darabkan dengan 7. Jadi sama juga dengan 7/S tolak 2. Okey, untuk yang ini. Okey. Okey, yang H. Okey, untuk H. Kalau you tengok dekat sini, you refer dekat table ni, boleh dapat direct tak? You boleh dapat tak? Tak boleh kan? Bila tak boleh, you kena modify equation ni. Okay. So kalau cos, you kena pakai trigonometry punya identity. Okay. So trigonometry punya identity. Okay, mana saya? Katalah you punya soalan ni tadi. Apa tu? Cos berapa? Cos 2T tolak pi kan? Okay. Ini sama juga dengan cos 2T tolak 2 pi. Okay. So you pakai trigo. Trigo dia adalah cos A tolak B sama juga dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Okay, ini you kena refer dekat trigo punya table, dia ada banyak kan, banyak identity, banyak function kan. So you kena tengok mana satu yang sesuai nak pakai. Okay, so cos A tolak B. So ini A, ini B. Okay, so cos 2T tolak 2 pi sama juga dengan cos 2T cos 2 pi tambah sin 2T sin 2 pi. Okay. So cos 2 pi, awak boleh terus pakai kalkulator tengok apa nilai dia. Ataupun, okay, boleh tengok dekat sini. Sini kosong, ini graf cos kan. Ini pi per 2. Ini 3 pi per 2. Ini 2 pi. Ini negatif 1. Okay. So cos 2 pi, yang ini cos 2 pi. Cos 2 pi adalah 1. Okay, next kita tengok sin. Okay.
kosong, 1, -1, pi per 2, pi, 3 pi per 2, 2 pi. Okey, sin 2 pi dekat sini, nilainya kosong. Okay, so this part kosong. Okay, jadi cos 2t tolak 2 pi sama juga dengan cos 2t. Okay. Okay, faham Okay, jadi bila cos 2t, kita boleh cari dalam table. Betul? You tengok dekat table, ada kan cos at. Okay. Jadi, kita cari Laplace untuk cos 2t, which is sama juga dengan S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Sama juga dengan S per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Faham Okay. Last one is Laplace untuk 2 sin 3t cos 3t. Ini pun sama, you all kena cari. You all kena modify sikit dia punya ni dengan menggunakan trigonometry punya identity. Okay. 2 sin 3t cos 3t. So, kita ada 2 sin 3t cos 3t. Okay. Ini pun kita pakai trigonometry punya identity. Okay. So, kita pakai identity ni. Okay. Dia ada identity sin A sin B sama juga dengan setengah sin A tambah B, okay, tambah sin A tolak B. Betul? Betul tak? Sikit salah. Okay. Okay. Untuk case ni kita sini ada 2 kan. So ini kita dah ada A. Ini A. Ini B. Okay. So 2 ni kita bawa naik atas. Kita ada 2 sin A sin saya betul ke saya tulis ni? Salah ni. Ni sin A cos. Kita ada sin dengan cos kan? Soal ni diam je Saya salah pun terima je Sin A cos B sama juga dengan yang ni. Betul? Betul. Kan? So 2 ni bawa ke sini, you akan ada 2 sin A cos B sama juga dengan sin A plus B. Okay. Okay, so kita ada 2 sin 3t cos 3t sama juga dengan sin 3t tambah 3t tambah sin 3t tolak 3t. 3t tolak 3t kosong. Okay, so sama juga dengan sin 6t. Okay, so kalau sin 6t kita boleh dapat daripada table. Okay. Boleh dapat daripada table ni. Sin 6t adalah 6 per S kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Ini Laplace untuk sin
6T sama juga dengan 6 per S kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Faham Okey, kalau faham kita tengok next adalah properties of Laplace transform. Okey. So kita tengok property yang pertama adalah linearity. Linearity tu maksudnya kalau you ada equation yang tambah-tambah tu, you boleh buat satu-satu, lepas tu you tambah. Okey, macam ni. Okey, you nak cari Laplace untuk equation ni. Okey, Laplace alpha ft plus beta ft. Okey, you boleh pecahkan ni jadi alpha, you cari Laplace untuk ni satu, and then you cari Laplace untuk ni pula. Okey, dia sama juga dengan kita dapat dua Laplace kat sini. Okey, nanti kita tengok example ni. Okey, so kalau you tengok example ni, you nak dapatkan Laplace untuk 3 tambah 4T kuasa 2. Okey, so you nak dapatkan Laplace okey. So Laplace untuk 3 tambah ni, you boleh buat satu-satu. Itu maksud linearity. You boleh buat Laplace untuk 3. Oh, sorry. Okey, lepas tu you cari Laplace untuk 4T kuasa 2. Itu maksud linearity. You boleh pecahkan dia jadi dua bahagian. Okey, so you cari Laplace untuk 3. Laplace untuk 3 adalah, you refer pada table ni. Okey, so 3 ni adalah constant. Okey, so Laplace untuk 3 adalah 3 per S. Okey. Laplace untuk 3 adalah 3 per S dan Laplace untuk T kuasa 2 adalah 2 per S kuasa 3. Kan? Kalau you tengok dekat table ni. Okay. T kuasa N. T kuasa 2. T kuasa 2 adalah 2 faktorial bahagikan dengan S kuasa N tambah 1. N tambah 1 maksudnya 2 tambah 1, 3. Okay. Okay. Tambah 4. Okay. Laplace untuk T kuasa 2 adalah 2 per S kuasa 3. Jadi jawapan awak adalah 3 per S tambah 8 per S kuasa 3. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, doktor. Okay. So, kalau tak ada, kita tengok yang kedua. Laplace untuk T tolak 2 kuasa 2. Okay. So, kita kembangkan persamaan kuadratik ni. Okay. So, kita ada T tolak 2. T tolak 2 kan? Okay. So, T kuasa 2 tolak 4T tambah 4. Betul tak? Betul So, Laplace T kuasa 2 tolak 4T tambah 4. Okay. So, kita boleh cari salah satu Laplace untuk T kuasa 2, untuk 4T dan untuk 4. So, Laplace T kuasa 2 tolak 4 Laplace T, okay, tambah Laplace 4.
Okay. So Laplace untuk T kuasa 2 adalah yang ini kan. Ni. 2 per S kuasa 3. Okay. Jadi sama juga dengan 2 per S kuasa 3 tolak. Okay. Laplace untuk T. Okay. T. Okay. Kalau kita tengok dekat table tu dia adalah N faktorial bahagi S N tambah 1 kan. So ini N kita sama juga dengan 1 jadi 1 per S kuasa 2. Jadi 4 darab 1 per S kuasa 2. Okey. Tambah 4. Okey, 4 adalah 4 per S. Okey. So sama juga dengan last kali jawapannya adalah 2 per S kuasa 3 tolak 4 per S kuasa 2 tambah. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham doktor. Faham Senang kan? Yang lain boleh buat aku Okay. So next is Boleh. Laplace cos kuasa 2t. Okay, cos kuasa 2 kalau awak tengok dekat table ni. Ada kan? Cos kuasa 2. Jadi bila tak ada, awak kena guna identity trigo untuk dapatkan sebutan yang ada dekat dalam table ni sahaja. Baru boleh buat Laplace. Okay. Okay, so kalau tak ada maksudnya kita guna trigo identity. Okay. So kita nak dapatkan Laplace untuk cos kuasa 2t. Betul? Cos kuasa 2t. Okay. So cos kuasa 2t you kena pakai identity trigo juga. Okay. So awak ada cos 2t sama juga dengan 2 cos kuasa 2t tolak 1. Okay. So 2 cos kuasa 2t sama juga dengan cos 2t tambah 1. Okay. Cos kuasa 2t sama juga dengan setengah cos 2t tambah 1. Okay. So gantikan cos kat sini dengan yang ini. Baru you boleh selesaikan. Okay. You nampak kat sini ada 2t kan, cos 2t. Jadi dia dah sama macam yang ada kat dalam table ni. Okay. Kita ada cos 8t. Okay. Okay, jadi kita gantikan ni. Jadi Laplace untuk setengah cos 2t tambah 1. Okay, setengah ni kita boleh keluarkan sebab dia constant. Jadi setengah Laplace cos 2t tambah 1. Okay, ini pun kita boleh pecahkan lagi jadi setengah. Okay, Laplace cos 2t tambah Laplace 1. Okay, so sama juga dengan setengah. Okay, cos 2t kalau you tengok dekat table ni, cos 2t adalah S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay. S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2 adalah 2 kuasa 2. Tambah Laplace untuk 1 adalah 1 per S. Okay, faham? Faham Okay. Next kita tengok, kita nak dapatkan Laplace untuk 3 cos 3t cos 2t. Okay. Okay, ini pun sama juga. Awak kena pakai identity trigo juga sebab awak tak boleh dapat. Macam ni kita tak boleh buat. Unless dia cos 3t tambah cos 2t baru boleh terus buat pakai linearity punya properties. Kalau macam ni tak boleh. Okay, you kena
rearrange balik equation ni menggunakan trigonometry punya identity. Okay. 3 cos 3t cos 2t. Kita ada Laplace untuk 3 cos 3t 3 cos 3t dengan cos 2t. Okay. Okay, ini pun sama, kita pakai trigo. Okay, trigo yang ni cos A cos B sama juga. Setengah okay. So cos A cos B kita yang ini cos 3t cos 2t. Okay. So kita ada cos 3t cos 2t sama juga dengan setengah. Okay. Cos 3t tambah 2t tambah cos 3t tolak 2t. Okay. So sama juga dengan setengah cos 5t tambah cos t. Okay. Okay. So yang ini kita gantikan masuk kat dalam ni. Okay. So kita cari Laplace untuk kita gantikan masuk kat sini. So kita ada 3/2. Okay. Cos 5t tambah cos t. Okay. So 3/2 kita keluarkan sebab dia constant. So 3/2. Okay. So Laplace. Okay. 5 pula. Cos 5t. Okay. Tambah Laplace untuk cos t. Okay. So cos 5t. Cos adalah S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2 kan. 3/2. Okay. S per S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah S per S kuasa 2 tambah 1. Okay. Ada soalan? Tak ada dah Ustaz. Tak ada Okay. Okay, next soalan kita tengok yang ini. Okay, yang ini exponent okay. So yang ini adalah eksponen A tambah B. Okay, sama juga eksponen A darab eksponen B. Betul? Kan? So sama juga dengan 2 eksponen negatif T tambah 1 tambah eksponen T. Okay. 2 eksponen negatif T. Okay. 2 eksponen negatif T darab eksponen kuasa 1 tambah eksponen T. Okay. So kita cari satu-satu. Ini constant, ini constant. Jadi 2E Laplace untuk
eksponen negatif T tambah Laplace untuk eksponen T. Okay. Okay, eksponen Laplace untuk eksponen adalah Laplace untuk eksponen adalah eksponen AT sama juga dengan 1 per S tolak A. Okay, so ni sama juga dengan 2 eksponen. Okay, untuk kes ni A kita adalah negatif 1. Okay, so A adalah negatif 1. Jadi eksponen negatif T sama juga dengan 1 per S tolak 1. Jadi 1 per S tambah 1 tambah 1 per S tolak 1. So sama juga dengan 2E per S tambah 1 tambah 1 per S tolak 1. Okay. Okay. Okay, faham Okay, kalau faham kita tengok example 4. Okay, example 4. Okay, buktikan, okay, diberi cos AT adalah setengah eksponen AT tambah eksponen negatif AT dengan menggunakan linearity property. Okay, tunjukkan bahawa cos AT adalah S per S kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay. Okay, so dia beri yang ni. Okay, so dia suruh awak dapatkan Laplace ni. So Laplace sama juga dengan setengah. Okay, dia dapatkan Laplace untuk okay. So sama juga dengan setengah. Okay, Laplace untuk eksponen AT. Okay, kita tahu eksponen AT adalah Laplace ni adalah 1 per S tolak A. Okay. Okay, jadi setengah. Okay, eksponen AT is 1 per S tolak A tambah eksponen negatif AT is 1 per S tambah A. Okay. Sama juga dengan setengah. Okay. Kita samakan pembawaan ni, jadi kita akan dapat okay. So, S dengan S is awak akan dapat 2S. A tolak A cancel. Lagi. Okay. S tolak A, S tambah A. S kuasa 2 tolak AS tambah AS tolak A kuasa 2. Cancel. So, awak ada S kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay.
dua-dua cancel, jadi awak ada S per S kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay, so you dah prove kan cos AT kalau you pakai eksponen ni, you akan dapat S per S kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, Mama tak tanya awak. Keluar. Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, tak ada, kita tengok yang kedua. Okay. Given the Euler formula, okay, Euler formula eksponen J theta sama juga dengan cos theta tambah I. Okay, sorry ini kalau J, sini pun kena J. Okay, J sin theta. Okay, so awak kena buktikan bahawa cos AT adalah yang ini, sin AT Laplace-nya adalah yang ini. Okay. Okay. Dengan menggunakan yang ini dengan menggunakan Euler formula. Okay. Okay, so Euler formula E J theta sama juga dengan cos theta tambah J sin theta. Okay, so kita gantikan theta dengan AT. Okay. So awak ada eksponen JAT sama juga dengan cos AT tambah J sin AT. Okay. So kita dapatkan Laplace untuk eksponen JAT. Laplace dia, okay, sama juga dengan kalau kita dapatkan Laplace untuk cos AT kan. Okay, so kita dapatkan yang ini dulu. Okay, Laplace ni sama juga dengan okay, kita tahu eksponen mana ni? Laplace ni adalah 1 per S tolak A. Ke? Kan? Okay, jadi ini sama juga dengan 1 per S tolak, ada yang baru nak masuk ke? Ke ada yang terkeluar? Okay, 1 per S. A kita adalah J A. Okay, 1 tolak J A. Okay. 1 tolak J A. Okay, so kita darabkan semua ni dengan S tolak J A per S tolak J. S tambah J A, S tambah J A. Okay, kita darabkan ni dengan ni. Jadi kita akan dapat S tambah J A per, okay, bawah ni adalah S tolak J A, S tambah J A. Okay, so okay, awak kembangkan ni dalam ni awak akan dapat S kuasa 2 tambah J A S tolak J A S tolak J kuasa 2 A. Okay, ini cancel. J kuasa 2 sama juga dengan negatif 1. So negatif 1 darabkan dengan ni akan dapat S kuasa 2 tambah, A kuasa 2. Okay. So sama juga dengan S tambah J A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay. Ini kita boleh asingkan kita akan dapat S per S kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah J A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2.
Okay, so kalau awak setarakan ni dengan yang ini, so you boleh tahu kan, yang ini adalah Laplace dia yang ini, Laplace sin adalah yang ini. Okay, so you dah provekan dia. Okay, ada soalan tak? Tak ada, Doktor. Tak ada. Okay, kalau tak ada kita tengok last. Okay, bukan last lah, last untuk hari ni last untuk hari ni. Okay, properties yang kedua iaitu shift theorem. Okay, shift theorem. Okay, maksudnya biasanya kalau kita ada FT, kita buat Laplace dia, kita akan dapat Fs. Okay, so bila awak buat Laplace FT, awak akan dapat Fs. Okay, untuk case ni, kalau you ada FT and then you ada satu eksponen dekat depan ni, okay, you dapatkan Laplace untuk FT, lepas tu, okay, you dapatkan Laplace untuk FT, you dapat Fs. Okay, lepas tu you ada satu eksponen dekat sini, awak akan nampak A ni. So A ni, kita akan tolakkan S dengan A ni. Okay, Laplace yang kita dapat, S tu kita tolakkan dengan A. So macam mana kita nak buat? Macam ni. Okay, ni kan. Okay, kita ada Laplace untuk T kuasa 2 eksponen 2T. Okay, T kuasa 2 eksponen 2T. So Laplace okay, so untuk case ni FT awak adalah T kuasa 2. So you ada dekat sini Laplace eksponen, okay, kalau you susun balik dalam bentuk teorem dia, eksponen 2T, okay, T kuasa 2. Okay, so you dapatkan Laplace untuk T kuasa 2. Jadi Laplace untuk T kuasa 2 adalah 2 per S kuasa 3. Kan, kalau you refer pada table. Okay, lepas tu you tengok balik dekat sini, kita ada eksponen 2T. Okay, so eksponen AT, kita cari nilai A berapa, lepas tu kita tolakkan dengan S ni. Okay. Okay, so untuk case ni, A awak adalah 2. Jadi, Laplace untuk eksponen 2T, T kuasa 2 adalah 2 per S tolak 2 kuasa 3. Okay. Faham tak? Okay, kalau yang kedua ni kan, ni kan awak ada ni. Okay, yang kedua awak ada Laplace, okay, 4 eksponen negatif T sin 5T. Okay, yang ini awak cari Laplace untuk sin 5T. Okay, so awak susun balik ni 4, okay, Laplace eksponen negatif T sin 5T. Okay, so sama juga dengan 4, okay. Okay, sin 5T. Sin 5T kalau you tengok dekat table, okay, you akan dapat 5 per S kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Betul? Kan? Ni. Okay. Lepas tu awak tengok dekat sini, kita ada eksponen dekat sini. So, bila ada eksponen dekat sini, S ni kita kena tolakkan dengan ni. Okay. So, S kita, okay, eksponen AT, okay, FT, okay, Fs tolak A. Okay. Untuk case ni, A kita adalah negatif 1. Jadi, kita punya ni akan jadi 4 darab ni jadi 20 per, okay, S
tambah 1 kuasa 2 tambah 25. Okey. Okey Faham Awak masukkan S tambah 1 tu dekat S. Itu maksud dia. Okey. Sama juga untuk yang ini. Yang last sekali. Okey. You ada Laplace untuk E kuasa T. Okey. T kuasa T tambah T kuasa 2 tambah 1/6 T kuasa 3. Okey. Okey. So Laplace transform untuk T satu per S kuasa 2. Laplace transform untuk T kuasa 2 adalah 2 per S kuasa 3. Laplace transform untuk 1/6 T kuasa 3 adalah 1/6 darabkan dengan T kuasa 3 adalah 3 faktorial bahagikan dengan S kuasa 4. So 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama juga dengan 6. So 6 dengan 6 cancel. So sama juga dengan 1 per S kuasa 4. Okay, so masukkan dekat sini. Okay, so Laplace untuk eksponen T. Okay, T tambah T kuasa 2 tambah 1/6 T kuasa 3. Okay, so untuk kes ni A kita adalah 1. Jadi sama juga dengan 1 per S tolak 1 kuasa 2 tambah 2 per S tolak 1 kuasa 3 tambah 1 per S tolak 1 kuasa 4. Okey. Lepas tu, okey, awak boleh samakan pembawah dia. Okey. Bawahnya adalah yang paling tinggi lah kan, S kuasa S tolak 1 kuasa 4. Jadi yang ini kena darabkan dengan S tolak 1 kuasa 2. S tolak 1 kuasa 3. Okey. So sama juga dengan sini S tolak 1 kuasa 2 tambah 2 S tolak 1 tambah 1 per S tolak 1 kuasa 4. Okey. So awak kembangkan ni, awak akan dapat S kuasa 2 tolak 2S tambah 1 tambah 2S tolak 2 tambah 1 per S tolak 1 kuasa 4. Okey. Sama juga dengan tolak 2S, 2S tambah 1 tolak 2 tambah 1 kosong. Jadi S kuasa 2 per S tolak 1 kuasa 4. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, faham Faham ke tak? Faham Okey, kalau faham kita jumpa next Sunday. Okey. Next Sunday kita akan sambung lagi. Okey. So untuk chapter ni actually kita akan ada untuk saya ni tak lengkap. Okey. Dia akan ada application, kita akan tengok macam mana kita nak pakai Laplace dalam circuit. Okey. Okey, so kalau tak ada soalan, kita jumpa next Sunday. Okey. So thank you Okey, boleh doktor. Okey. Oh, you ada Kenapa you tak cakap? I cakap bahasa Melayu. Ya, sikit-sikit. Okey. Victor. Ya, saya. Test one. Mark. Coming soon. Slow sikit. Okey.